Terima kasih Alex atas pengenalan itu. Ya, satu penghormatan untuk berada di atas pentas bersama dua sahabat baik. Kedua-duanya telah berjuang di Afghanistan, Lubnan, Irak, dan banyak lagi operasi di kawasan musuh. Dan telah berjuang di hadapan televisyen, serta telah memberikan khidmat yang luar biasa kepada bangsa Yahudi dan negara Israel, tidak seperti Rama yang lain. Dan saya rasa Anda berdua benar-benar layak menerima tepukan gemuruh. Minggu lepas pasukan Golan telah menawan istana Beaufort. Dan kemudian Anda lihat pada istana itu, ia adalah istana yang indah. Dan di bawah tanah, seperti yang ditunjukkan oleh Duta Israel ke Areta Serikat hari ini, mereka telah menawan satu lapisan penuh tempat persembunyian Hezbollah, yang dibina bukan untuk menyerang Israel dan mencipta peristiwa 7 Oktober, tetapi untuk mencipta 10 kali peristiwa 7 Oktober. Dipenuhi dengan senjata dan peluru berpandu, dengan pelan pertempuran, peta semua komuniti Israel. Dan kebanyakan orang melihat perkara ini dan mereka berkata, 240 batu jauhnya. Tidak. 24 batu jauhkah? Tidak. Berapa jauh, Jonathan? Sebenarnya 8 kilometer. Oke, terjemahkan itu ke dalam batu dan darabkan dengan 6. 4,5 kali 6. 1.250 batu jauhnya. Itulah sejauh mana. Walaupun ancaman ini, walaupun hakikat bahwa Hizbullah telah menyasarkan tentera Israel, malangnya Israel Gantz, ketua Majelis Benjamin, baru saja pergi untuk mengebumikan salah seorang tentera Israel yang terbunuh di komuniti beliau semalam. Israel atas permintaan Amerika Syarikat telah mematuhi gencatan senjata beberapa kali sepanjang minggu lalu. Namun begitu, Hizbullah telah melanggar gencatan senjata. Dan walaupun semua ini Israel telah disifatkan tidak bertanggung jawab oleh beberapa rakan dan sekutu terhebat kita, dan Israel digambarkan sebagai pihak yang menyerang. Soalan pertama saya kepada kamu berdua adalah soalan yang sering saya terima. Adakah mungkin untuk kita menang dan tidak dipersalahkan karena kemenangan itu? Mari kita mulakan dengan Anda, Kolonel Kemp. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin mengambil peluang ini untuk memberi penghormatan kepada lelaki dan wanita luar biasa dalam IDF. Saya telah melihat mereka berjuang dan saya tahu betapa luar biasanya mereka. Mereka adalah, saya boleh katakan, IDF adalah tentera yang paling luar biasa di dunia hari ini. Dan sebagai jawapan kepada soalan itu, bolehkah anda menang tanpa dipersalahkan? Jawapannya ialah tidak. Adakah Anda ingin menghuraikan lebih lanjut? Anda tidak akan terlepas begitu sahaja. Colonel Kemp, mereka menghantar Anda ke sini jauh dari England. Saya sangka kita perlu ringkas saja. Tak perlu seringkat itu. Apa-apapun, maksud saya, realitinya ialah Israel adalah sebuah negara yang tidak sah. Ia tidak sepatutnya wujud. Ia mempunyai penempatan haram, penjajahan haram, dan rejim apartheid. Ia melakukan pembunuhan beramai-ramai. Ia membuat musuh-musuhnya kebuluran di medan perang. Oleh itu, apa sahaja yang berlaku kepada Israel, jadi jika sesiapa menyerang Israel, mereka memang layak menerimanya. Apa sahaja yang dilakukan oleh Israel untuk mempertahankan dirinya, mereka yang dipersalahkan. Jadi tidak, ini bukan soal fakta. Ini soal persepsi di kalangan orang di seluruh dunia yang jika anda lihat, saya akan berikan 2 contoh piawaian berganda yang digunakan contoh terkini. Yang pertama ialah Israel, IDF telah membunuh beribu-ribu orang awam di Gaza. Dan sudah tentu, dalam mana-mana peperangan yang melibatkan orang awam akan terkorban. Ia memang menyedihkan, tetapi itulah yang berlaku. Dan mereka telah dikecam di seluruh dunia kerana melakukannya. Di Iran, pada bulan Februari, kami diberitahu kira-kira 40,000 rakyat Iran telah dibunuh oleh rakyat mereka sendiri. Apa tindak balasnya? Tiada apa-apa. Tiada perarakan, tiada protes, tiada keganasan, tiada apa-apa di seluruh dunia. Dan contoh kedua, salah seorang menteri kerajaan anda cuba untuk memalukan orang yang datang dengan flotila bantuan yang sah yang berharap dapat sampai ke Gaza. Dan itu dikecam di seluruh dunia. Itu adalah satu kengerian. Itu adalah jenayah perang.
Tetapi orang yang sama, apabila mereka pulang ke negara mereka sendiri, di Spanyol dan di Australia, dan mungkin di tempat lain, mereka telah dikasari dan dipukul oleh polis negara mereka sendiri. Dan di mana kecaman terhadap perkara itu? Itu bukan jenayah perang, itu diabaikan. Jadi apa sahaja yang dilakukan oleh Israel, semuanya salah. Dan piawaian yang sama sekali berbeza digunakan untuk setiap negara lain di dunia. Jonathan. Jadi saya akan menyimpang sedikit daripada pandangan umum di dalam bilik ini. Dan saya akan katakan bahawa kita mungkin tidak boleh dan kita tidak akan dibenarkan untuk mengalahkan musuh kita dalam peperangan yang menentukan. Seperti yang kita lakukan pada tahun 1967, yang mana kali terakhir yang saya tahu atau ingat bahawa kita benar-benar dapat menewaskan musuh secara muktamad. Tetapi sejak itu, kita telah berperang dan paling banyak pun hanya berakhir dengan seri. Dan sebahagiannya adalah kerana perbuatan kita sendiri. Sebahagiannya pula disebabkan oleh pengaruh dan batasan luar, termasuklah keadaan kita pada hari ini. Tetapi masalah saya ialah, saya rasa kita sebenarnya tidak cukup berusaha untuk benar-benar mendapatkan sokongan bagi menyampaikan hujah kita kepada dunia. Dan untuk memberi puluhan atau ratusan juta orang di seluruh dunia yang tahu apa yang Kolonel Kemp katakan, yang tahu apa yang Anda katakan, yang tahu apa yang kita semua tahu di dalam bilik ini, bahawa Israel sedang berjuang dalam pertempuran yang sangat sah, perang demi kelangsungan hidup yang sangat sah menentang kuasa kejahatan. Tetapi mereka, ramai orang di seluruh dunia yang mahu menyokong Israel, dibiarkan tanpa maklumat dan hujah sebenar untuk bangkit dan membantu Israel dan untuk berada di pihak kita. Sama ada ia adalah penggubal undang-undang, orang awam, atau hanya rakyat biasa. Dan saya rasa Israel mesti, dan ini termasuk kerajaan, menteri-menteri, menteri luar negeri, IDF. Awak dan saya sama-sama tahu bahawa selama 15-20 hari yang lepas, IDF tidak membuat sebarang temu bual dalam bahasa Inggeris. Kenapa? Kerana mereka sedang menunggu arahan daripada kepimpinan politik. Sepanjang masa ini, ruang media dikuasai oleh pihak satu lagi. Dan sama seperti dalam pertempuran, jika Anda membiarkan kekosongan untuk musuh Anda, dia akan mengisinya. Jika Anda tidak berada di luar sana berjuang, jika Anda tidak berada di luar sana, memimpin, membingkai peristiwa, menguasai naratif, dan dalam bahasa kita, membawa wartawan masuk, memberi mereka maklumat, menunjukkan kepada mereka apa yang sedang berlaku, dan berjuang. Seperti yang perlu kita lakukan dalam media, maka kita tidak boleh mengharapkan untuk dibenarkan menang. Dan saya rasa, ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kolonel Kemp. Itu memang benar, tetapi kita perlu cuba dengan lebih baik. Jadi memandangkan masa, saya mau cuba ajukan beberapa soalan lagi di sini. Persepsi berbanding reality. Israel terasing di peringkat global. Amerika Syarikat adalah satu-satunya sekutu kita dan kita sepenuhnya bergantung kepada Amerika Syarikat. Tanpa mereka kita akan dimusnahkan. Cuba, Teka, siapa yang berkata demikian? Colonel Kemp. Donald Trump. Hampir. Sangat hampir. Hanya satu langkah lebih dekat timbalannya. Apa pendapat Anda? Persepsi atau reality? Saya rasa ia lebih kepada persepsi, bukan realiti. Dan kita telah dengar daripada panelis-panelis sebelum ini dan juga daripada Duta Huckabee. Kita telah dengar sedikit lagi tentang realiti hubungan antara Israel dan Amerika Syarikat. Tetapi setelah mengatakan itu, saya rasa Amerika sangat penting bagi Israel. Malah mungkin negara yang paling penting bagi Israel. Tetapi Israel mempunyai ramai sekutu dan rakan lain di seluruh dunia. Dan saya akan katakan terutamanya di sini dan semakin banyak di Timur Tengah. Dan Anda tahu, kita tahu tentang perjanjian Abraham. Pada pendapat saya, sangat berkemungkinan perjanjian Abraham akan berkembang lagi dan memberi Israel lebih ramai rakan. Dan rakan serta musuh Israel di Timur Tengah telah melihat cara luar biasa Israel mengharungi perang di 7 medan ini dengan sangat berkesan walaupun menghadapi, Anda tahu, pelbagai cabaran yang sangat sukar. Dan mereka akan menghormati itu dan mereka akan melihatnya.
Dan mereka telah melihatnya dan mereka telah meminta bantuan daripada Israel dalam apa yang mereka lakukan. Terdapat juga negara-negara lain di seluruh dunia yang melihat kepada Israel untuk mendapatkan bantuan dan panduan. Dan saya rasa ada saja perkara yang seseorang sebutkan tadi, bahawa pena lebih tajam daripada pedang, yang merupakan sesuatu yang dikatakan oleh Lytton. Ada seorang jenderal Amerika yang sangat terkenal bernama Douglas MacArthur yang berkata, sesiapa yang mengatakan pena lebih tajam daripada pedang tidak pernah berdepan dengan tembakan otomatik, yang saya rasa mungkin adalah satu kebenaran. Dan saya percaya bahawa tindakan Israel berbanding dengan anda tahu perang naratif yang dibincangkan oleh Jonathan dan juga PR dan sebagainya adalah sangat-sangat penting. Tetapi saya rasa tindakan Israel adalah jauh lebih penting daripada itu. Israel akan memberi inspirasi kepada sokongan negara-negara di Timur Tengah. Ia juga akan memberi inspirasi kepada sokongan negara-negara di Barat, termasuk di Eropah. Eropah sedang menghadapi situasi yang sangat-sangat berbahaya. Eropah akan menghadapi dalam beberapa tahun akan datang keganasan yang meluas di seluruh Eropah Barat, termasuk United Kingdom dan mungkin sehingga ke tahap perang saudara. Dan Israel dan negara-negara ini akan melihat kepada Israel untuk sokongan mereka. Mereka sudah pun berbuat demikian. Ancaman drone Rusia dan peluru berpandu balistik Rusia terhadap Eropah, mereka tidak mempunyai jawapan untuknya. Mereka tiada jawapan untuknya. Ukraine ada, tetapi mereka melihat kepada Israel untuk jawapan itu. Dan seseorang telah menyebutnya tadi, dan saya akan ulanginya sekarang. Saya bercakap sebagai seorang goy, hanya seorang goy. Orang Yahudi diletakkan di muka bumi untuk menjadi cahaya kepada bangsa-bangsa lain. Dan memang benar, Israel sedang menjadi cahaya itu dalam mempertahankan negaranya sendiri. Dan saya rasa terutamanya bukan sahaja dalam teknologi ketenteraan, tetapi juga dalam cara lelaki dan wanita luar biasa dalam IDF telah menunjukkan kepada dunia bagaimana untuk berjuang. Dan banyak negara di Eropah Barat yang akan berdepan dengan keganasan ini akan melihat kepada Israel untuk melihat bagaimana mereka akan berjuang. Jadi naratif itu satu perkara, tetapi tindakan pada pendapat saya adalah lebih penting. Jonathan, dalam masa yang tinggal, berikan jawapan anda kepada kami. Saya berhati-hati dengan ahli politik Israel yang berkempen mengatakan bahawa kita akan bebas daripada Amerika Syarikat. Saya dengan rendah hati berpendapat bahawa itu adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Kerana saya tidak fikir Israel boleh mempertahankan dirinya menggunakan platform buatan Israel. Kita tidak membuat F-35, kita tidak membuat mana-mana model F. Dan selama bertahun-tahun kita telah dihadkan daripada memiliki industri ketenteraan yang benar-benar bebas. Dan jika kita jujur, ekonomi Israel dan keupayaan kita untuk menghasilkan barangan berat seperti yang diperlukan dalam urusan ketenteraan memang tidak ada. Mungkin ia akan ada pada masa hadapan, tetapi untuk bercakap mengenainya sekarang, seolah-olah ia boleh dicapai sebelum kita menandatangani MOU seterusnya dengan AS adalah tidak realistik. Jadi saya akan terbalikkan perkara itu dan katakan sudah tentu kita adalah sebuah negara yang merdeka. Kita menunjukkan kehebatan kita di medan perang. Dan dengan kelebihan rakyat yang rajin bekerja, yang sangat gigih, yang bekerja berjam-jam lamanya, yang menghasilkan ekonomi hebat yang kita miliki, yang juga berkhidmat dalam pasukan simpanan, dan yang mampu melakukan semua ini, meningkatkan KDNK kita, ekspor, dan banyak lagi perkara lain. Dan itulah sebenarnya jawapan yang paling jelas sama ada kita benar-benar merdeka atau tidak. Tetapi janganlah kita kelirukan diri sendiri, dan janganlah kita buat perkara mudah dan kebudak-budakan dengan berkata, baiklah, kalau kamu tak mahu jadi kawan kami, maka kami pun tak mahu jadi kawan kamu. Itu bukanlah kedudukan yang dihadapi oleh Israel. Saya rasa itu akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan saya rasa kita akan berada dalam keadaan yang lebih baik. Dan saya rasa Pakatan Amerika Syarikat Israel akan lebih baik jika kita menekankan kebaikan besar yang dilakukan oleh Israel kepada Amerika Syarikat dengan berjuang di pihaknya dan menjadi pemasar terbaik sistem senjata Amerika yang pernah wujud. Kami berjuang dengan sistem senjata Amerika dan kami mengalahkan semua musuh Amerika Syarikat.
Dan jika saya seorang pembangun senjata Amerika, saya tidak perlu bekerja terlalu keras untuk membuktikan betapa hebatnya F-35 dalam menewaskan sistem pertahanan udara buatan Rusia. Saya hanya perlu berkata, lihat sahaja Iran. Dan jika saya seorang juru jual Rusia untuk S-300 atau S-400, saya menghadapi masalah yang serius. Dan saya rasa kita patut berusaha lebih keras. Bukan dengan rasa terhina, tetapi sebaliknya berdiri teguh, kuat, mengetahui nilai kita, melihat pencapaian kolektif kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Dan kemudian menuntut tempat yang sepatutnya di meja itu, seperti yang disebutkan di sini sebelum ini. Sebagai rakan kongsi, bukan sebagai seseorang yang lebih rendah dalam hal itu, tetapi benar-benar menuntut tahap kerjasama itu, kerana kita telah layak mendapatnya. Tetapi bukan mencari jalan untuk berdendam dan terasa dihina oleh komen melulu yang dibuat oleh mana-mana ahli politik sama ada di kedua-dua belah lautan Atlantik. Terima kasih banyak kepada kamu berdua.